Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Jumaat ni kita dah bersama-sama insya-Allah secara langsung di Facebook dan juga di Bigo dan juga di TikTok dan juga di Zoom. Terima kasih yang ada bersama-sama dengan saya pagi ini. InsyaAllah moga-moga dapat bertahan hingga ke saat akhir, InsyaAllah. Sebab pagi ini muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kita nak baca surah yang kita janjikan semalam. Saya janjikan dalam proses kita nak khatam Al-Quran. Semalam telah pun selesai. Kita khatam surah 53 dan surah 54, kan? Iaitu surah An-Najmu dan Al-Qamar, surah bulan dan bintang. Dan pagi ini kita sambung dengan surah 55 dan surah 56, iaitu surah 55 ni surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman, dan surah ke-56 adalah surah Al-Waqi'ah, tentang hari kiamat. Surah Ar-Rahman tentang sifat-sifat pemurah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan ungkit besok di hadapan semua manusia, khususnya Islam yang ada kalimah syahadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW. Allah akan baca di hadapan kita, iaitu surah Ar-Rahman. Allah akan ungkit semula nikmat-nikmat yang Allah dah beri pada atas dunia. Allah akan tanya semula apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan pada nikmat-nikmat yang Allah beri ketika kita diberi persinggahan sementara atas dunia. Allah akan ungkit, Allah akan tanya. Allah akan tanya. Jadi inilah surah Ar-Rahman. Ada 18 kali diulang ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ulang 18 kali dalam surah Ar-Rahman. Jadi muslimin muslimat rahmatullah sekalian, terima kasih semua dah ready, yang di Zoom dah ready, yang di Facebook tak apa, tak ramai tak apa, tak masalah, kita akan teruskan. InsyaAllah mungkin kejap lagi Allah bagi mereka hidayah untuk singgah, boleh, tak masalah. Singgah sekejap dengar pun boleh, nak duduk bersama sampai habis pun boleh. Sebab amal soleh ni dia bukan buat untuk orang lain, untuk diri sendiri. Buat amal kebaikan ni muslimin muslimat mata Allah sekalian, niatnya lain, tidak nak cari redha Allah, bukan nak cari riak, bukan kita nak tunjuk-tunjuk kita buat amal baik, amal soleh, kita buat kebaikan, tidak. Itu kalau kita mencari riak, maknanya sia-sia sahaja segala apa yang kita usahakan. Jadi usaha amal soleh ni kalau dibuat, man amila amalan salihan falahu li nafsih, barang siapa yang buat amal soleh, amal kebaikan, maka Allah kata bukan untuk orang lain, untuk diri dia sendiri. Jadi kalau share pun buat amal baik, like pun buat amal baik, orang suka. Konten pun konten Al-Quran, konten-konten yang bagus, menenangkan jiwa, terutama pada pagi Jumaat ni, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang beri salam tu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah kita nak mulakan. Nak mula dah lah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في عشن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم عان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا
مسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكحون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لحق قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pagi Jumaat ni khatam dah surah 53 dan surah 55 dan surah 56 iaitu surah Ar-Rahman dan juga surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah. Jadi esok kita akan baca surah ke-57 dan surah ke-8 insyaAllah surah Al-Hashr dan surah Al-Jasiyah. InsyaAllah. Sebab ni kita dah masuk surah-surah yang mufassilat kata Nabi SAW. Surah mufassilat ni pada surah Qaf iaitu surah yang ke-50.
iaitu surah-surah pendek, dan digalakkan untuk kita hafal. Hafal, jadi mudah nak jadi imam di rumah, menjadi imam di masjid, mana saja boleh jadi imam insya-Allah bagi kaum lelaki dan juga wanita, muslimat dan juga muslimin boleh insya-Allah. Ini dikatakan Nabi adalah surah-surah al-mufassilat, surah-surah yang pendek dan bersambung-sambung, surah pendek. Jadi insya-Allah muslimin muslimat rahmatullah sekalian, moga-moga pada pagi ini insya-Allah sama-sama kita dapat keberkatan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semua menyusul tak apa. Pahala-pahala itu dah tentu, buat amal baik, kebaikan itu kita nak pahala. Tetapi yang penting dalam surah Al-Kahfi dia kata apa? فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ashabul Kahfi bila dia lari daripada kerajaan zalim, dia pergi lari ke gua bersama dengan seekor anjing. Sebagian ulama kata ada beberapa ekor anjing. Masuk gua tu dia tak minta dengan Allah pun. Ya Allah, bagilah aku kekayaan lebih kaya pada raja yang zalim. Kau bagilah aku kesenangan, bagilah aku kuasa. Ashabul Kahfi tak minta. Dia minta apa? Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Minta dua. Dia minta rahmat Allah, dan mereka berdoa minta rahmat Allah. Rahmat ni apa dia? Kasih sayang Allah. Mereka hidup tidur di dalam situ 309 tahun tu adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat Allah. Dan yang kedua, min amrina rasyada, dan tunjuklah kami jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang ada taufik dan hidayah. Jadi insya-Allah muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kita tutup dengan tasbih kafarah dan kita selawat. Insya-Allah kita nak tutup dah majlis live ni insya-Allah pada pagi Jumaat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Baik, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih yang bagi hadiah di Facebook, bagi staff pada saya. Terima kasih. Insya-Allah semoga Allah memudahkan segala urusan ibadah. Tuan-puan, tak kira lah yang bagi hadiah tak bagi hadiah pun, yang ada di sini sekejap, yang singgah sekejap, yang duduk awal sampai habis, saya doakan moga-moga Allah permudahkan segala urusan berkaitan ibadah. Segala urusan berkaitan ibadah dipermudahkan. Maknanya tadi janganlah kita bekerja mencari kesenangan hidup, keperluan hidup, sehingga kita meninggalkan perkara yang wajib, iaitu solat fardu. Ini ramai hari ni mengejar kejayaan, mengejar kekayaan, mereka tinggalkan. Sedangkan memang bekerja sebahagian daripada tuntutan Islam. Dan Nabi suka, Nabi galakkan, tetapi bukan bermakna boleh meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Jadi bagi kaum muslimin, tempat solatnya Nabi dah tetapkan, bukan di rumah, di masjid. Solat fardu di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid. Ustaz, saya kerja dekat office lah solat. Surau kat office tu ada kan, ada pantry, ada surau, jadi solat di surau. Solat juga solat berjemaah, jangan solat seorang-seorang. Jangan amalkan solat seorang-seorang ni. Tak ada hadis yang solat seorang-seorang Allah terima semua. Tak ada, tak terangkat. Yang ada solat berjemaah. Jemaah ni beramai ustaz 2 orang, seorang imam, seorang makmum, dah laki jemaah. Saf pun sama. Ada satu imam, ada satu orang dah dikira satu, dah boleh kira saf. Tu saf kan. Jadi orang lelaki
tempat solat dia. Isteri-isteri nasihatkan suami-suami nak lelaki, beritahu mereka, nasihat mereka pergi masjid. Bang, kalau kerja tu kat tempat office tu ada tempat solat dulu. Kalau ia pun nak nyari hidup kami, sekeluarga kita orang semua ni, solat jaga. Nasihatkan, sentiasa ingat, sentiasa cakap. Kalau boleh cakap hari-hari waktu pagi nak pergi kerja tu, peluk cium suami tu, cakap. Suami pun cakap juga dengan isteri, hiasi rumah, sebab rumah adalah masjid bagi kaum Hawa. Rumah adalah tempat solat ataupun masjid bagi kaum muslimat. Jadi imarahkan rumah. Ustaz, rumah sewa pun rumah juga. Dia tak ada kata, hadis Nabi tak kata rumah sewa ke rumah beli, tak ada. Rumah kediaman. Bila ada keluarga, maknanya ada pasangan. Ada yang tak ada pasangan tu, itu tak apalah, ikut kaedah yang tak ada pasangan. Tapi kalau tak ada pasangan, maknanya tadi kalau janda semayang di rumah. Sebab memang dah Nabi kata tempat solat dia adalah di rumahnya. Taman-taman syurga ni adalah di rumah dia. Itu kaum muslimat, orang perempuan. Kaum Adam, orang muslimin, kaum lelaki, suka tak suka, kena pergi solat jemaah di masjid. Tak ada masjid, di surau. Di surau. Tak nak kita solat seorang-seorang, jangan kita perasan solat kita terangkat. Kadang solat bukan apa masalah dia. Ini pengalaman saya, muslimin muslimat mata Allah sekalian. Ramai yang solat sendirian, tapi bila kita test, kita uji, ada yang sebagainya datang nak tasmik, Ustaz boleh dengar tak saya punya bacaan Al-Fatihah, bacaan dan solat? Rosak. Jadi kadang saya nak cakap pun berat juga, solat macam mana. Jadi itulah kata tadi. Tapi nak tak nak kena cakap. Nak tak nak, suka tak suka kena beritahu. Jadi maknanya tadi, biar kaum lelaki solat di masjid. Itu adalah arahan jelas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada hadis, barang siapa yang tak solat, satu ketika Nabi nak solat, nak masuk saf, tengok Said Al-Khudri tak ada. Mana Said? Sahabat tanya, Said tak sampai lagi. Rasulullah kata, tunggu sekejap, pergi panggil dia, bawa dia datang ke masjid. Sampai macam tu sekali. Dan ada seorang buta bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ni dah nak buta, rumahku jauh, boleh tak aku solat seorang-seorang dekat rumah? Nabi kata, la, ta'alu ila Madinah, datang pada rumah Allah, datang solat. Nampak? Kalau Nabi kata boleh, mungkin hadis itu boleh dikiaskan, boleh kita solat di rumah orang lelaki. Kalau Ustaz, saya kat rumah pun saya solat jemaah dengan anak isteri saya. Tidak. Boleh, tapi kalau kerap sangat, maknanya tadi kita menyangkal hadis Nabi SAW. Nabi kata tempat orang lelaki sembahyang di masjid. Kita pula nak mana-mana jadi macam Yahudi. Dia menipu macam mana? Allah kata hari Sabtu jangan tangkap ikan, tapi dia pasang jaring hari Jumaat, dia angkat hari Ahad. Nampak? Dia kata kami tak pergi pun kami menangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi petang Jumaat dia dah pasang jaring, hari Ahad dia angkat. Memang hari Sabtu datang. Lalu Allah sumpah mereka jadi beruk dan kera. Ini kaum. Jadi jangan, Ustaz, dan Nabi kata sembahyang orang lelaki dekat masjid, pergi masjid. Jangan kata, oh saya sembahyang Jumaat dengan anak isteri saya di rumah. Solat sunat lah. Nak solat Jumaat dengan anak isteri, ajak solat sunat, itu lagi baik. Solat bangun tengah malam, kerja anak, mari yang zaman sekarang dah semacam kita mula bangun tahajud, solat Jumaat. Biarlah Ustaz, dalam keadaan Ustaz penat tertidur, solat Jumaat. Solat Jumaat, solat tahajud. Solat tahajud baca tu Ustaz, jadi macam mana nak bangun? Ini kehebatan solat tahajud. Banyak-banyak solat muslimin muslimat dalam hati Allah sekalian, banyak-banyak solat. Kalau solat lain, katalah solat subuh tadi kan, sujud sejadah panjang. Kalau jadi imam, baca surah sejadah. Ada imam dia potong dua.
Dia potong dekat mana? Wala nuzakinnahum. Dekat situ dia potong dan dijadikan dua rakaat. Jadi tak baca surah Ihsan tak apalah. Tapi itu tak sunnah. Yang sunnah baca surah Sejadah rakaat pertama, rakaat kedua surah Ihsan. Baca-baca tersadung, makmum tersadung, maknanya tertidur, micro sleep, macam kita buat kereta. Dia terlangkah ke depan, maknanya tertidurlah. Batal solat, jangan teruskan solat. Tetapi kalau solat tahajud, ini solat tahajud, satu-satunya solat yang boleh tidur, tapi bukan sengaja tidur. Tapi kalau tertidur, solat itu diterima Allah. Malah Allah panggil seluruh malaikat. Tunjuk Allah bangga. Syufa ya abdi, lihatlah kepada hamba aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka beribadah pada aku sampai tertidur. Solat tahajud tertidur sah, diterima, tak batal. Ini kehebatan solat tahajud. Lagi kalau habis nyawa solat tahajud, masya-Allah, lagi. Kalau tak dapat pergi syahid, impian mati syahid, dapat mati dalam solat, tak dapat solat fardu pun dapat mati dalam solat tahajud, solat sunat pun, masya-Allah, pun menjadi impian juga. Perlu sebagai orang Islam, orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan hari kiamat, perlu ada tanam cita-cita untuk mati syahid. Jadi balik pada asal tadi, muslimin-muslimat, ingatlah dalam keluarga, isteri ingat suami bil hikmah, suami ingatkan isteri bil hikmah, isteri ingatkan suami bil hikmah, nasihatkan anak-anak bil hikmah, dengan hikmah, bukan marah-marah, bil hikmah. Bil hikmah ni kata ulama banyak menunjukkan melalui perbuatan, tindakan. Kalau ayah tu mula dulu bangun tahajud, insya-Allah isteri ikut. Bila isteri dah ikut, kita ajar anak-anak pun, insya-Allah anak-anak ditolak. So, ayah dia buat. Akhlak ibadah. Jadi itulah, sama-sama menasihatkan, jangan sibuk. Isteri pun impian nak jadi kaya, suami pun nak kerja jadi kaya. Ini mana satu ni nak hidup dalam dunia ni, tak ada siapa. Jelas aku sekitar 60-70 tahun aja. Berapa lama nak rasa senang? Kita fikirkan bersama. Kita fikirkan bersama. Kena fikirkan pada pagi Jumaat ni. Tujuan sebenar Allah bagi kita kehidupan sementara atas dunia ni bukan untuk kita cari kekayaan, bina kekayaan, cari tanah banyak-banyak, bina bangunan tinggi-tinggi, tidak. Tapi kalau ada kemampuan, boleh, silakan. Kalau tak meninggalkan perkara yang wajib. Islam tak melarang segalanya. Malah tak haram, tak berdosa pun kalau nak kejar kekayaan, nak senang. Walaupun dia nak kejar kekayaan bukan niat nak bantu keluarga, galak, maknanya digalakkan Nabi SAW setahap begitu. Tetapi sebaiknya bila kita dah senang, sebaik-baiknya kita bantu ahli kerabat yang terdekat. Itu yang paling penting. Jadi insya-Allah sama-sama kita mengingati, bukan isteri nak tunggu ustaz, isteri orang nak dengar, nak tunggu ustaz nasihat, suami orang nak tunggu ustaz nasihat. Jadi sebenarnya isteri boleh nasihatkan suami bil hikmah, dan suami juga boleh menasihatkan isteri bil hikmah, khususnya tentang ibadah. Ini adalah matlamat hidup. Suka tak suka, matlamat hidup orang Islam dengan matlamat kehidupan bukan orang Islam, orang kafir. Jelas Allah beritahu. Beza orang kafir dengan orang Islam adalah dia beriman. Beza orang Islam dengan orang kafir adalah solat. Sebab itu dengar baik-baik, simpan baik-baik. Kalau minum arak segantang, setangki kontena minum tu pun akidah tak terbatal, tak terkeluar pada Islam. Berzinalah beratus-ratus wanita, beratus-ratus lelaki, taubat selesai, tak kacau akidah, tak kacau keislaman. Tipulah macam mana pun, fasiklah macam mana pun, yang sehingga fasik kabair, fasik besar. Fasik ni apa dia? Orang suka kepada dosa, dia tak taubat, buat dosa. Hati-hati, fasik ni ada dua. Jadi itulah tadi. InsyaAllah panjang pula nak cakap. Saya cakap pasal kafir je keluar dah. Apa benda kat mana keluar ni? Oh, TikTok.
Oh, TikTok tak boleh sebut kafir lah. Keluar lagi amaran. Parah now dah negara ni. Jadi itulah bil hikmah. Bil hikmah insya-Allah sesama menasihati fazakir ilmi bi muzakarah. Maka mengingatkan ilmu itu tadi dengan kita ingat mengingati satu sama lain. Al-halul ilmi binasian, binasa celaka ilmu tadi, rosak ilmu itu tadi binasian, bila lupa. Lupa ni macam mana nak hilang lupa? Selalu sentiasa ingat satu sama lain insya-Allah. Okey, itu sajalah. Insya-Allah sebab dah dapat dah 3 kali dah. Oh ni TikTok Oh TikTok lah. Bigo Facebook okey. Nanti insya-Allah sama-sama. Jadi besok kita jumpa lagi. Mana yang pertama kali baru masuk tu, cubalah follow dulu, like Al-Quran. Like tu pun boleh pahala sebab kita suka kepada Al-Quran, menandakan kita suka kepada Al-Quran. Jangan kita pandang remeh sebab Allah dah kata dalam surah apa? Az-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa buat kebaikan besar macam mana pun Allah akan balas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat sebesar jahat besar mana sekalipun Allah balas. Jadi yakin buat besar mana pun. Sebab ada satu ketika sahabat Nabi SAW dia buang, dia patahkan pelepah pokok kerana di tempat sekitar di Mekah tu, saya duduk di Mekah 7 tahun, kita bayanglah saya pernah pergi umrah haji. Kebun di sana ada kebun-kebun, ada sahabat-sahabat dan Nabi ada jalan shortcut. Macam kita kampung kan, kita jalan kampung dulu kan banyak shortcut sebab ramai tak pakai kereta, pakai basikal. Jadi dekat jalan shortcut ni ada pokok yang menghalang, dahannya menghalang laluan Nabi. Sahabat tahu laluan ni memang Nabi selalu lalu. Selalu jalan, selalu laluan tu. Dia patahkan pokok tu dengan niat dia kerana Allah nak mudahkan Nabi dan para sahabat lain. Lalu mudah, lancar. Sahabat tanya, maka Rasulullah kata dia ni ahli syurga, masuk syurga. Nampak remeh je alihkan itu pun. Zaman hari ni kita tak ada dah lalu shortcut, kita jalan raya. Jadi jalan raya ni macam-macam. Ada kadang kita nampak bangkai kucing, bangkai biawak, bangkai ayam, sampah orang terjatuh. Kadang lori-lori bawa potong pokok tu jatuh. Jangan kita lalu tu kita rebut pahala. Sebab sifat-sifat akhlak begini Nabi dah kata syurga, ahli syurga. Sebab dia buat sesuatu tu bukan dia nak ganjaran dunia, bukan dia nak orang puji dia lah bagusnya dia ni, tidak. Jadi kita kena beza. Orang kata, sebab tu ramai kadang dia kata ustaz, ada yang macam tak relevan lah hadis Nabi ni. Sebab kita tak fahamkan situasi diri kita pada hari ni, zaman hari ni. Tapi saya kata ni, mengucap balik, jangan cakap begitu, batal syahadah. Jangan cakap main-main. Bila kita kata je ustaz, Quran dengan hadis dah tak relevan lah. Sekarang zaman dah canggih. Canggih kat mana? Canggih tak tahu. Nak cerita canggih, zaman Nabi lagi canggih. Zaman Nabi Musa lagi canggih. Ketuk tongkat keluar 12 mata air, lagi canggih. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih. Ini apa ni? Oh ni TikTok. Terima kasih. Siapa tu? AMG 6.5 Sita Diga wa Khamsah. Orang Arab panggil Diga tu titik, Noktah titik juga. Terima kasih. Jadi itulah, dah dapat lagi. Orang hantar hadiah, dia pun hantar notification. Waalaikumsalam warahmatullahi. AMG terima kasih. Barakallahu fikum. Mana yang pertama kali masuk, alhamdulillah. Kita baru selesai saja baca surah Ummul Kitab, surah Al-Kahfi 10 ayat awal akhir, kemudian surah 55, 56 surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Esok surah 57, 58. Jadi masih sempat nak ikut khatam pun boleh.
Ustaz saya tak pandai baca. Tak apa, tak pandai baca, dengar pun banyak pahala. Dengar Al-Quran pun banyak pahala. Ingat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab, kita tak boleh kata radhiyallahu anhu sebab Al-Khattab bapa dia tak masuk Islam. Tapi kalau kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas dan Malik bapa dia keduanya masuk Islam, sebab tu redha Allah keduanya. Tapi Sayyidina Umar tak ada. Ini satu ilmu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jangan kata radhiyallahu anhu sebab bapa dia tak masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam, dia bukan baca Quran. Dia dengar adik dia Hafsah dan ipar dia Zaid baca surah Taha. Dan Al-Quran pula diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa etnik Quraisy. Jadi mereka faham. Jadi Umar faham. Sebab itu untungnya hati Umar bila dengar bacaan-bacaan alunan-alunan daripada Zaid dan juga Hafsah. Jadi Ustaz, itu dia orang Arab percaya, yakinlah seluruh bahasa ni Allah yang cipta. Kadang kita tak faham pun, tapi Al-Quran ni dia runtuh jiwa. Tiba-tiba dia sedih tak pasal-pasal. Macam saya ni kalau sedih, kita mungkin tanya, Ustaz belajar Arab, tahulah. Ada ramai aja yang tak faham boleh sedih-sedih dengan. Sedih kenapa? Sebab fikir dosa. Dengarlah Quran mendayu-dayu. Pahala. Jadi dengar bacaan Al-Quran ni pun besar pahalanya. Cuma tak sama besar pahalanya orang yang membaca. Orang yang membaca tu pahalanya sangat banyak. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu ayat daripada kitab Allah, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan, pahala lah. Dan wal hasanatu, dan kebaikan yang satu tadi, bi'ashri amsalha, ditambahkan menjadi 10 diberi kebaikan, 10 dosa kecil dihapuskan dan dinaikkan martabat. Ini Al-Quran. Sebab itu mukjizat terbesar, syafaat yang terbesar besok bila kita dah pergi bertemu Allah dan kubur besok, dua syafaat paling besar, tak ada syafaat lain. Syafaat Al-Quran dan juga syafaat salawat atas Nabi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam kita tak faham, sebab tu kadang saya nasihatkan ahli karya saya, rakan-rakan kadang khatam banyak kali dah. Ustaz saya khatam dah 4 kali dah Ustaz. Yasin hafal Ustaz. Hafal umur 60 tahun, 50 tahun. Tapi bila saya tanya faham tak Yasin? Tak faham. Jadi sedih lah. Maknanya kita tak boleh banggakan lagi. Sebab hari ni macam saya kata dengan kawan-kawan ustaz-ustaz, saya kata hari ni ramai hafiz Quran, tapi kita tak boleh bangga sebab mereka hafal. Hafal ni orang bukan Islam pun boleh hafal. Bukan saya nak pandang rendah. Ini nak bagi kesedaran. Sebab tujuan Al-Quran diturunkan supaya kita faham, bukan baca. Baca ni satu bonus. Sebab itu ada kelebihan fadilat bacaan Al-Quran ni. Dan tak ada hadis pun atau dalil daripada Allah SWT sendiri wajib khatam Al-Quran. Tak ada. Sebab nak bezakan, saya pernah bawa cerita ni. Siapa kenal anak Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin Abdullah bin Umar, yang dinikahkan dengan anak penjual susu? Bayangkan, Perdana Menteri, satu-satu Perdana Menteri yang tak ikut sekufu. Anak Perdana Menteri kahwin dengan anak penjual susu. Kerana ketakwaan dia yang Umar sendiri dengar ketika Umar berehat di depan rumah dia, tanpa dia sedari, Sayyidina Umar dengar ibu dengan anak tadi bertekak. Ibu kata tambahlah air banyak sikit supaya kita boleh buat keuntungan di pasar besar, di pasar Madinah besok. Anak dia kata, demi Allah, kalau Amirul Mukminin tahu, habislah kita. Sayyidina Umar dengar. Jadi Sayyidina Umar balik, suruh hamba dia pergi siasat siapa tu, dan dinikahkan dengan anak dia.
Apa yang saya nak ceritakan, Abdullah bin Umar ni tadi, anak Saidina Umar ni, yelah hari ni kalau nak Perdana Menteri, anak menteri kahwin kan, mana boleh kahwin orang biasa-biasa, tak boleh. Catat akaun mesti, ijazah dengan ijazah, PhD dengan PhD, itu. Sedangkan ini kata tak belajar sejarah, tak ada sekufu-sekufu. Yang tak ada sekufu apa dia? Kufuan ahad, surah Ikhlas saja. Yang tak ada sekufu, tak ada setara dengan banding dengan Allah Subhanahu wa taala, itu surah Ikhlas. Abdullah ni, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Abdullah bin Umar ni, hari ni saya sendirilah, saya hafiz Quran syahadah daripada Masjidil Haram Mekah. Siapa pernah pergi bawa umrah, Masjidil Haram yang ada dekat itu Masjidil Haram, saya punya kelas, saya punya dewan kuliah tingkat 2, syahadah di sana Al-Quran. Kemudian saya belajar formal di Ummul Qura Mekah juga, 7 tahun saya duduk sana. Saya hafal Quran 3 tahun, 2 tahun 9 bulan, macam itulah. Hafal Quran 30 juzuk, 2 tahun 9 bulan. Waktu tu saya tak faham sangat pun. Bila dah tua-tua, dah berumur, dah usia macam ni kan, baru dah mula banyak mengajar, banyak. Jadi bila ambil berat, itu ambil pengajian syariah tu. Apalagi kalau orang awam lagi kan, tu saya bayangkan, Allahu Akbar, hebat macam. Bayangkan saya hafal 30 juzuk 2 tahun 9 bulan. Kalau faham pun sikit-sikit. Waktu itulah 24 tahun dulu, 20 tahun. Sikit. Abdul dia khatam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada 286 ayat, surah yang kedua Ummul Kitab. 8 tahun. 8 tahun. Orang Arab takkan khatam 8 tahun, Ustaz. Sebab dia tadabbur, sekali tadabbur tafsir, dia korek satu ayat, satu kalimat tu dia korek. Nak dapatkan apa yang Allah nak sampaikan, itu pada zaman Nabi SAW tu. Orang Arab, surah Al-Baqarah. Saya kalau baca Al-Baqarah ni sekejap sejam habis dah, 286. 286. Tapi itulah Sayyidina Abdullah tadi radhiyallahu anhu. Kalau kata Abdullah ibnu Umar, ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebab Abdullah dengan Umar Islam. Dia mentadaburi, maknanya dia belajar setiap makna. Al-harfun ila al-harfun, al-ayah ila al-ayah, al-kalimatu ila al-kalimat. Dia menafsiri. Dengan siapa? Dengan pakcik dia. Siapa dia pakcik dia? Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi insya-Allah muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kita ambil pengajaran ini bersama-sama. Sebab itu kata ulama qiraat, waktu saya mengaji dulu, dia kata lebih baik kita belajar, kita faham satu surah, biarpun surah tu katalah inna a'taina 3 ayat, tetapi kita beriman pada ayat tersebut, itu lebih baik daripada kita khatam seluruh Al-Quran. Khatam seluruh Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau kita khatam seluruh Al-Quran, ulama kata bukan kata khatam seluruh Al-Quran, lebih baik daripada kita khatam 1000 kali tanpa kita memahami apa-apa makna. Jadi sebab itu bila kita tahu ada hadis yang tak ada menekankan kewajipan untuk kita khatam Quran, jadi lega. Sebab itu yang ada dalam Quran, dalam surah Muzammil, boleh buka surah Muzammil, surah 73. Surah 73, lepas Muzammil Al-Mudassir 74. Surah Muzammil 73 ada 20 ayat. Ayat yang ke-20 sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah kata apa surah Al-Azim? Allah kata bacalah oleh kamu yang mudah bagi kamu. Kalau mudah, ustaz saya hari ini dapat baca 3 kul. Sibuk sangat. Alhamdulillah. Mana ma tayassara? Ma tayassara, faqra'u ma tayassara minhu. 2 kali Allah ulang. Satu lagi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pertama, yang kedua Allah faqra'u ma tayassara minhu. 2 kali. Tak ada khatam ke tak ada. Sebab itu bacalah Quran yang mudah bagi kamu. Kalau kita mudah Al-Baqarah, saya mudah Al-Baqarah ustaz. Baca Al-Baqarah. Saya mudah Inna A'taina, baca Inna A'taina. Tetapi di situ ada ganjaran-ganjaran fadilat Al-Quran yang mana Nabi galakkan supaya orang membaca, orang belajar. Sebab itu Al-Quran ini dari segi hukumnya, dari segi hukum bacaan, saya baca ni seluruh keluarga saya selamat. Dia fardu kifayah. Baca Quran fardu. Baca Quran fardu kifayah. Baca Al-Quran ni fardu kifayah. Tadi kalau saya baca, muslim nak dengar tadi, dah settle, alhamdulillah. Tuan-puan tak baca pun tak apa, dah dengar dah Ustaz Faisal baca tadi, okey. Ataupun Ustaz ABC dah baca, okey, dah dengar, alhamdulillah. Sebab dia fardu kifayah. Yang fardu ain, ta'allamu minal Quran wa'allamu, orang yang terbaik kata Nabi SAW, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Yang apa saya nak sampaikan ni, belajar Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari hukumnya, pelajari makhrajnya, pelajari makna-makna setiap ayatnya, tadaburnya, tafsirnya, fardu ain. Itu yang jatuh pada nombor 3, beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Beriman ada 6 kan? Percaya kepada Allah, Rasul, percaya Allah, malaikat, Al-Quran dan Nabi, yaumul kiamat, dan juga qada dan qadar, sama ada baik atau buruk. Jadi ini kata beriman. Jadi kalau kita baca, saya beriman dengan Al-Quran, tapi baca tak faham, kita beriman apa? Kita beriman benda yang kita tak faham, macam mana? Pelik kan? Memang pelik. Adakah orang percaya sesuatu, kita percaya pada sesuatu dan kita tak faham? Contoh macam hantu. Kenapa kita takut? Sebab kita percaya ada hantu. Tapi kalau kita percaya, kita tak takut. Maknanya tadi logik fitrah manusia, faham adalah saudara Islam. Kalau Palestin yang jauh kita rasa ditindas, negara jiran depan semua yang saya kenal, yang follow saya ni dalam Malaysia, takkan saya tak terasa kalau mereka tak tahu. Jadi insyaAllah itu saja untuk pagi ni. Ada lebih saya minta maaf sangat. Tak ada niat nak meluka pun, hanya nak cari redha Allah, nak cari keberkatan Allah, nak cari rahmat Allah sama-sama. Apa yang saya buat pagi, saya mengajak untuk kita cari rahmat Allah, kita minta cari korek redha Allah, supaya kita selamat sentiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pergi masjid, kan pelik lagi. Orang kita ni banyak pelik lah, pelik sangat lah. Mulut kata lain, perbuatan lain. Jadi itulah tadi, bila kita tahu, bukan kita nak cakap nak tunjuk pandai, sebab kita cakap, kita berkongsi, kita tahu, kita belajar, kita mengaji, jadi kita kongsi. Jadi insyaAllah itu saja untuk pagi ini. Minta maaf sekali lagi. Qaul hadza, terima kasih yang bagi hadiah tadi. Terima kasih, barakallahu fikum jami'an. Jangan lupa follow saya, sebab memang kita akan ada hari-hari. Kahfi tu hari-hari lah, 10 awal 10 akhir tu. Dan Quran tu kita nak baca. Sebenarnya ada yang nak belajar Quran dengan saya semua keluar. Apa warning ni? Nak belajar Quran secara percuma ada. Qiraat
lelaki dewasa, perempuan dewasa. Ada. Tak kena bayar 1 sen. Saya tak pernah ambil. Saya bukan saya nak kata saya baik, tapi itu pegangan saya. Itu prinsip saya. Al-Quran saya tak ambil duit dan saya tak akan kenakan bayaran. Tetapi kalau saya buat ceramah, saya mengajar kitab, itu lain lah. Mengajar kitab, fiqh, tafsir, apa lagi, berkaitan dengan tasawuf, itu lain. Ada kitab Taurat, itu lain lah. Orang nak sedekah. Tapi Quran ni saya tidaklah. Itu je. Jadi kalau nak belajar, nanti boleh cuba tengok dekat bio saya tu. Cakap, ustaz saya nak belajar lah ustaz. Tak masalah. Saya ada, memang saya buat satu-satu muka surat. Jadi mudah sangat. Ibu-ibu dekat dapur boleh buka sambil ikut. Sambil ikut bacaan boleh buka, boleh ikut. Tengah basuh baju, tengah duduk anak boleh buka, belajar begitu aja. Mula nak bina pahala sendiri. Sekarang dengar dapat pahala, tapi tak banyak macam baca. Tapi mula belajar aja baca, mula belajar aja nak suka pada Quran, masya-Allah. Banyak kelebihan dia. Yang penting bila kita mula letakkan niat azam nak belajar, ingat kita dah masuk dan berada dalam jalan fi sabilillah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang pula ni kan. Tapi saya nak cerita hadis kena beritahu lah. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Sekarang saya suka nasihat, bukan saya nak, itu saya kata bukan saya nak cakap pandai, saya nasihat, jangan kalau bab menuntut ilmu, jangan gunakan hadis yang kalau kita nak mengajak tu lain, kita nak mengimarahkan tu lain. Tapi kalau tentang soal hukum, kita nak buat penegasan untuk menuntut ilmu ni, tak boleh guna hadis talibun almi ala faridatun kulli muslimin wal muslimat. Tak boleh, itu hadis dhaif. Ramai saya nampak, ramai. Tapi itulah. Tapi kadang kita cakap pun yang penting kita cakap. Hadis dhaif, kalau kita nak ajak orang beramal, nak menuntut ilmu, boleh kita gunakan hadis tu. Hadis dhaif boleh digunakan untuk galakan, encourage. Kita nak pierce the teeth, nak beramal, nak ibadah, nak amal soleh, nak buat kebaikan, bagus. Tetapi kalau kita nak jadi kau ni kalau tak belajar, dosa. Sebab Allah kata wajib. Tak boleh gunakan hadis tu, sebab tu hadis tu dhaif. Yang boleh gunakan hujjah untuk hukum kena hadis sahih, hasan dan ke atas. Jadi hadis yang Nabi tahu ni hadis sahih dari Imam Bukhari. Man kharaja liyatluba baban, barang siapa yang keluar daripada rumah dia, daripada masjid, tempat kerja ke, liyatluba baban, pada diri dia nak niat liyatluba, nak menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Ni kata Rasulullah, bukan kata saya sampaikan je. Fahuwa fi sabilillah, maka dia telah pun berada pada jalan Allah. Sampai bila? Hatta yarja', sehingga dia kembali, sama ada kembali bertemu dengan Allah ataupun kembali ke rumah dia bertemu anak isteri. Dalam apa keadaan, ceritanya setiap langkah dia telah pun berada dalam jalan Allah fi sabilillah. Ini hadis boleh buat hukum. Jangan guna hadis tu dah talibul ilmi ala faridatun kulli muslimin muslimat. Jangan guna. Nak guna ajak orang beramal boleh. Orang kata master kita, contoh kan hadis Nabi kata talibun ilmi ala faridatun, boleh guna. Nak kita bagi, nak menggalakkan orang sama-sama ambil PhD, sama-sama ambil SPM, sama-sama masuk sekolah, boleh. Nak menggalakkan, tapi nak hukum tak boleh. Tak boleh. Baik, itu saja. Tak ada soalan dah. Dekat Zoom pun okey. Tak ada terima kasih banyak. Bigo lah. Okey, tak apa. Alhamdulillah, okey, itu sajalah. Dan di TikTok tak ada apa. Terima kasih banyak. Qauli hadza astaghfir, keluar lagi, nampak. Saya ingat 7 kali 8 kali, jangan tak boleh buat live sudah.
Saya esok kita jumpa lagi, tak apalah. Ya, tak apa kalau kena ni pun tak apa, insya-Allah. Ada akaun lain, nanti saya akan beritahu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.